Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam al-atammanil akmalan ala habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 18 hari bulan 8 26 bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1448. Kita teruskan bicara kita dalam tafsir surah Al-Kahfi. Surah yang ke-18, juzuk yang ke-15. Ayat yang kita akan baca hari ini ayat 65 sampai 70. Semalam kita sudah bermula episod yang pertama. Nabi Musa berangkat menjejak hamba Allah yang soleh, iaitulah Khadir. Cari, jumpa batu besar, terlepas pula. Allah satu hari berjalan pula, U-turn balik. Tanda dianya tempat ikan dia hidup balik. Jadi bila dia balik semula, fartadda ala asarihima qasasa, dia pun undur balik, pergi cari semula tempat dia berhenti semalam. Jumpalah. Jadi episod kita hari ini ayat 65 ni, Nabi Musa AS bertemu dengan Khadir. Jumpa dah lah. Minta nak berguru. Khadir bagi syarat. Kena patuh syarat dia. Jangan tanya, jangan komen, jangan kritik. Apa yang aku buat, tengok je. Sampai aku cerita kepada kamu, kenapa aku buat gitu, kenapa buat gini. Tanya-tanya tak payah. Nabi Musa berkata, insya-Allah. Insya-Allah. Satajiduni insya-Allahu sabira. Nabi Musa awal-awal lagi tak insya-Allah, sebab dia tahu dia ni backing. Tegas. Tengok benda pelik tegur lalu, tapi kali ni kena belajar, tak boleh tegur. Kena belajar sabar. Allahu Akbar. Maka Khadir bagi syarat, nak ikut aku boleh, jangan komen apa-apa, tunggu aku cerita baru boleh tanya. Kemudian di celah perbincangan ini ada dua isu yang dibahaskan oleh ulama. Isu yang pertama, adakah Khadir ni nabi ke wali? Khadir nabi ke wali? Dengar nanti. Dan adakah dia masih hidup? Sebab setengah orang kata Nabi Khidir ada lagi. Ada lagi. Ini kita tengok pandangan ulama, insya-Allah. Baik, mukadimah kita kena ringkas sebab perbahasan ayat panjang. Bagi pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 600. Muka surat 600. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Qala lahu Musa hal أتبعك على أن تعلمني
فعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Ketak syarat dia tu. Nah, bukan mudah syarat nak itu. Jangan main-main lah. Ini dia panggil syarat yang ketat. Baiklah, kita pergi pada terjemahan dan huraiannya secepat mungkin lah. Ayat 65, fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Lalu Nabi Musa dan Yusha setelah dia patah balik cari batu dia tu, didapati seorang hamba kami ada jumpa. Tu dia. Waktu dia sapa tu Khadir duduk tidur atas batu tu. Duduk relax situ. Jumpa dah. Yang telah kami kurniakan kepadanya rahmat dari kami, dan kami telah mengajarnya sejenis ilmu. Dia panggil ilmu laduni, min ladunna, dari sisi kami. Baik. Jadi munasabah ayat ini jelas dah. Semalam bila Nabi Musa terlepas batu, hari ini dia pusing balik, U-turn balik. Siapa dah batu ke batu? Siapa ke batu ni? Jumpa adalah Khadir. Dia letih dia pusing balik tu. Fawajada 'abdan min ibadina, tengok tafsir kata. Dia pun jumpa laki-laki indah sakhrah, dekat batu dia duduk semari, ada dah. Nabi Musa tengok dengan Yusha. Tu dia. Hamba Allah di sini Tuhan tak sebut pun nama dia, tapi ulama mengatakan sebagaimana kata di ahli tafsir, hazal abdul mazkur fi hazil ayat al-karim huwal Khadiru alaihi salam bi ijma'il ulama. Ijma' ulama berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dia itulah Khadir. Dia tu Khadir. Baik. Kalau kata Khadir, habislah. Khadir lah dia tu. Tak boleh nak main orang lain dah lah. Kan? Baik. Kita tengok perbahasan ulama sikit. Tengok nota di bawah kata 753, yakni Nabi, dia tulis sini Khadir, tapi dalam hadis tulis Khadir. Tulislah, nak tulis Khadir ke Khadir, tapi anak akan sebut Khadir berdasarkan hadis-hadis yang ada depan kita ni. Dalam ulama tafsir betul Khadir, Khadara, kha bagi atas, dot bagi bawah, Khadir. Baik, timbul soalan, Khadir ni nabi ke wali? Tulis Khadir ni nabi ke wali. Allah Ta'ala sebut sini atainahu rahmatan. Rahmatan ini rahmatan nubuwah atau rahmat al-wilayah. Dia lain. Kalau kata dia ni nabi, pangkat dia tinggi lagi. Kalau kata dia wali, pangkat wali. Maka rajha al-Qurtubi wa Ibnu Katsir wa Ibnu Hajar dan juga sahibul Adwa' al-Bayan Asy-Syanqiti rahimahullah. Sebelum daripada mereka, ulama besar tafsir Ibnu Abbas, Ikrimah, Muqatil
semuanya mengatakan bahawa Khadir Nabi. Jadi kita kena panggil Nabi Khidir, Nabi Khadir ataupun Khidir, Nabi dia. Maka ayat ini min ladun rahmatan di sini ay rahmatun nubuwah. Wa ilmu ladun di sini ilmu wahyin, ilmu wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Sebabnya banyak kali dalam Quran bila sebut rahmat takarrara, berulang kali menunjukkan kepada nubuwah, menunjukkan kepada kenabian, demikian juga ilmu menunjukkan kepada wahyu. Ini banyak contohnya dalam beberapa dalil Allah Ta'ala sebut tentang nabi-nabi. Wa innahu lazu ilmin lima 'allamnahu. Dalam ayat mata satu-satu kita ambil satulah. Famin itlaqir rahmah 'ala nubuwati qauluhu ta'ala surah Az-Zukhruf, surah Az-Zukhruf ayat 31, wa qaulu laula nuzzila hadzal Qur'an 'ala rajulin minal qaryataini azim ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Jadi rahmat di sini dengan mana kenabi nubuwah. Ayat Zukhruf 31-32 ay nubuwatahu. Jadi banyak dalil-dalil yang dibawa, panjang pula lah. Nah, maka kata di Al-Syekh Al-Fakhruddin Ar-Razi fi tafsirihi bahawa Khadir itu Nabi, Khadir Nabi. Jadi ayat ni rahmat di sini dengan mana rahmatun nubuwah, ilmu di sini dengan mana ilmu al-wahyu. Berdasar kepada itlaq al-Quran, dalam Quran banyak ayat-ayat yang menyebut tentang itu. Tapi kita nak ringkasnya. Waqila, pendapat yang kedua mengatakan innal Khadira 'abdun salih wa laysa nabiyyan. Khadir ni bukan nabi, dia wali. Siapa dia ni? Al-Baghawi dan lain-lain ulama mengatakan bahawa dia tidak nabi, dia nabi. Dia apa ni? Dia nabi, wali, tidak nabi. Allah Taala sebut itu bil ubuwiyah, abdan min ibadina rahmatan wal ilm. Allah Taala tak sebut risalah, innahu minal mursalin, tak ada. Maka mereka mengatakan dia itu wali. Setelah berbincang panjang, pergi sana sini, maka para ulama mengatakan pendapat yang mengatakan Khadir itu nabi lebih kuat, wallahu alam. Jadi kita kata Nabi Khadir. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua, Ibnu Ashur bawa satu kajian, dia kata ittafaqan nas ala anhu kana minal mu'ammarin. Khadir ni umur panjang umur dia. Summa ikhtalafu, ulama berbeza pandangan, adakah dia masih hidup lagi ataupun sudah mati. Orang duk cakap lagi nak masuk dalam hutan, kau masuk mana kena panggil Nabi Khadir dulu tu. Mana jadi dia ada ke tak ada? Jadi kata di Syangqiti dalam Adwa'ul Bayan, jadi sebahagian ulama mengatakan annahu hayyun, dia hidup lagi. Wa annahu syariba min ainin tusamma ainal hayah. Jadi ain, mata air hak dia tempat hak hidup ikan tu, dia duduk situ. Jadi dia panjang umur, tak mati-mati. Di antara yang menyebut perkara ini iaitulah Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia, An-Nawawi dalam Syarah Muslim dan lain-lain. Kemudian ulama lain pula kata dah, dia mati dah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan selepas daripada tahun sekian tak ada lagi orang-orang dulu hidup atas dunia ni. Jadi termasuklah Khadir, sebab dia apa orang juga. Kerana itu Syekh Syangqiti dalam Adwa menukilkan pandangan ulama, walladhi alaihi sairul ulama al-muhaqqiqin, para ulama yang meneliti dalil-dalil dan realiti yang ada mengatakan bahawa annahu qad mat, Khadir sudah mati. Laisa bihayyin bal tuwfiya,
Kalau nak tengok perbahasan panjang, tengok dalam Adwa'ul Bayan jilid yang ketiga, muka surat 326, 326 hingga 338. Kita cukuplah kita mengatakan, kita lebih cenderung pada pandangan yang mengatakan Khadir sudah mati. Wallahu alam. Yang pertama dia nabi, yang kedua dia sudah wafat. Kalau ada orang kata hidup lagi, terpulanglah. Benda gaib tak ada kata putus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita boleh kata berdasarkan kepada istiqra' al-adillah. Wallahu alam. Baiklah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Ubay radhiyallahu anhu, faqala Musa pun bagi tahu kepada Yusha. Bila Yusha bagi tahu ikan kita tu hidup renung, Musa kata zalika ma kunna nabghi. Yusha, tu lah tempat kita nak perginya, kenapa awak tak cerita? Fartadda ala asarihima qasasa, dia pun ikut jejak tapak kaki dia kemarin, dia ikut balik, ikut situ. Qala, hadis Ubay ni, raja'a yaqussani asar, dia balik, dia ikut jejak kaki dia. Orang dulu bijak tengok kaki dia cer, orang lain ni tengok selipar dia tukar lagi. Siapa rumah tengok warna besar sebelah selipar aku, kaki bodoh zaman lain ni, kaki kita ni tak cer. Orang dulu dia dapat pengecaman dengan tapak kaki dia. Jalan punya jalan sampailah balik ke batu besar tadi. Faiza rajulun musajja thauban, ada seorang laki-laki duduk tidur, duduk selimut dengan kain, duduk atas batu tu. Fasallama alaihi Musa buat assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khadir terkejut tengok, dia kata, mana orang bagi salam sini? Ada orang bagi salam sini? Jadi tempat tu tak ada orang. Jadi Nabi Musa, barulah Nabi Musa perkenalkan, ana Musa, aku ni Musa. Musa mana dia kata? Musa Bani Israel. Naam. Jadi barulah dia kata, oh Musa Muair. Jadi ini pentingnya bila kita jumpa orang, kita kena perkenalkan diri kita dulu. Ni dia tanya, ustaz kan ni, ustaz kan ni? Awak tak panggil tadi, panggil ustaz, apa mari tanya ustaz kau ni apa dia benda. Nah, kalau ni sampai lo ni senang kan nak semak, nak tengok ustaz tu duduk ngak makan tu, kita ambil gambar dia, tanya JPT, ni ke Abu Anas? Dia royak, ya lah tu. Nah, kenal. Tak kenal kan. Baik. Kenapa nama dia Khadir? Hijau. Makhluk orang hijau nama dia. Tengok dalam hadis lain pula, dalam hadis banyak dia, masya-Allah, dalam bab Khadir ni banyak sungguh hadis-hadis hak sahih, hak kita boleh pegang dengar. Tengok semua dalam Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama summiyal Khadir, sebab dinamakan Khadir itu Khadir, annahu jalasa ala farwatin bayda, kalau dia duduk tempat hak kosong, hak putih, fa idza yatahtazu min khalfi khadra, bila dia pergi dia jadi hijau tempat tu, naknya berkat dia tu, yang nama dia Khadir, orang hijau. Kalau dia duduk sini jadi hijau. Itu kelebihan dia. Baiklah, apa lagi kelebihan Khadir? Wa 'allamnahu min ladunna ilma, kami telah ajar kepada dia daripada sisi kami satu ilmu. Ilmu ni ulama sebut dipanggil ilmu laduni. Ilmu laduni maknanya ilmu, kata di Syekh Ibn Qayyim, dia kata ilmu laduni huwal ilmu alladhi yaqdhifuhu Allah fil qalbi ilhaman. Ilmu yang Allah Ta'ala beri campak dalam hati seorang hamba Allah Ta'ala tu, ilham, maklumat daripada Allah Azza wa Jalla, tapi bukan wahyu. Kerana itu dinamakan ladunna, ilmu daripada kami. Lah ni ada juga orang tak semaya tak gapo ni, dia mengaku dia dapat ilmu terus dari Allah. Kita kata hak tu molek jabat agama ready untuk angkut dia pergi letak dalam. Kita tengok setara mana. Tak ada dah ilmu laduni seperti yang berlaku pada Khadir ini. Kata di Al-Qasimi,
ai minal ilmi ilman ghaibiyan. Ada ilmu tak nampak, ilmu tentang ilmu ghaib, tapi Allah ajar pada dia, maka nama dia ilmu al-ladunni. Wallahu alam, itu nama dia ilmu ladunni. Kalau kata ilmu dia ni boleh ilmu ladunni ni, tak payah ngaji, tak payah gapo, pakai pandai begitu ya, payah nak jumpa, nak percaya payah. Baiklah, ada ulama kata ilmu laduni ilman la yattali'u alaihi nas, ilmu khas Tuhan beri pada dia, ilmu khas pada dia, laisa ilmu nubuwah. Dia kalau ilmu hak nabi umum, dia kena ajar semua kepada orang, kena balagh. Sifat nabi ni tabligh, menyampaikan. Tapi ilmu laduni ni ilmu khas. Khadir dia tahu, Nabi Musa tak tahu. Lepas tu Khadir kata, mu tak boleh ikut aku, ilmu ni khas untuk aku, nak ngaji mana? Tak boleh. Dan dia bersifat eksklusif kepada isu itu saja. Macam contohnya Khadir dalam cerita ni akan bunuh budak, polah tekak, tak? Naik perahu, pam, belah perahu, jumpa tembok nak tu, dia pergi betul. Maknanya dua negatif dalam cerita dia, negatif dua. Bunuh orang, polah tekak budak, lagi belah perahu. Ini semua ni kalau tidak ilmu laduni, kerja jahat orang panggil lagi. Apa bunuh orang? Mu tak tahu. Min ladunna ilma, itu ilmu khas untuk Khadir. Nabi Musa tak tahu. Jadi kata di ulama, ilmu ini khas dan untuk isu tu saja. Khadir bukan boleh bunuh semua orang, tak. Budak tu ya dia bunuh. Bukan semua kapal dia belah, kapal tu saja. Maka itu dia panggil ilmu khas. Adapun ilmu nabi, nubuwah, ilmu risalah, ilmu untuk publik umum. Wallahu alam. Baik. Dalam cerita ni bila Nabi Musa AS duduk jumpa dengan Khadir, katanya dia naik atas kapal. Di antaranya lah hadis Ubay lagi kata, Musa, kita dua ni ada ilmu masing-masing. Ada ilmu yang aku ada, mu tak ada. Ilmu hakmu ada, aku tak ada. Dia ngakulah, dia kata, innaka ala ilmin min ilmillah allamakahu Allah wa la a'lamu. Mu ada ilmu hak Tuhan ajar kamu, aku tak tahu. Wa ana ala ilmin min ilmillah allamanihi Allah la ta'lamu. Aku ada ilmu kamu tak tahu. Tengah duduk buat tu, tiba-tiba mari seekor burung. Dengan seekor burung mari duduk di ujung perahu dia naik tu, duduk patut air, tengok yang muncul dia. Khadir kata, Musa, ma ilmuka wa ilmi wa ilmul khalaiq. Tak adalah ilmu aku, ilmumu, ilmu semua makhluk atas dunia ni, fi ilmillah, nak banding dengan ilmu Allah. Ibarat analoginya seperti air hok muncul buru celuk, pas nak pergi mana dengan air seluas ni, laut ni. Maknanya tak boleh nak banding lah. Ilmu Allah tu terlalu luas. Ibarat kata hok Tuhan beri kita ni seperti air hok lekat di muncul usfur, burung ciak tu. Tu ya, tak seduk buat besar lah kita dua ni tak ada ilmu belaka. Hadis ni rawah Bukhari wa Muslim. Kita ni ilmu yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah, kita ringkaskan cerita. Kalau nak panjang lagi sedap dengar kan, tapi tak boleh. Musa pun dah jumpa dah ni, minta lalu. Qala lahu Musa, Nabi Musa berkata kepada Khadir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Tuan, kita nak guru ni kena hormat ke tak guru. Musa ni Rasul, Nabi, bukan main-main, tapi masih lagi hormat dia sebab dia nak guru. Bolehkah aku mengikutmu dengan syarat engkau mengajarku dari apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, ilmu yang menjadi petunjuk bagiku. Minta nak mengaji ni. Jadi Musa pun ayat Khadir, aku nak jadi muridmu ni. Minta nak berguru, minta nak berguru. Tengok nota di bawah.
Nota 755. Jadi kita tak sudut cerita panjang lah, pakai nota. Nota banyak ni, bagus dia. Kita ni. Menurut hadis Bukhari, bila jumpa setelah Nabi Musa memberi salam dan mengenalkan dirinya kepada Nabi Khadir, lalu menyatakan hajatnya hendak menjadi muridnya untuk menambah ilmu yang dikurniakan oleh Allah kepadanya, Nabi Khadir menjawab salamnya lalu berkata, tidak cukupkah dengan kitab Taurat yang ada di tanganmu, Musa? Mu ada Taurat besar kitab tu, tak cukup lagi? Dan wahyu yang selalu turun padamu, wahai Musa, tak cukup? Sebenarnya ilmu yang ada padaku tidak seharusnya engkau mengetahuinya, dan ilmu yang ada padamu tidak seharusnya aku mengetahuinya. Maknanya kalau kita terjemah lain, mana ilmu aku ada, hakmu ada tu aku tak tahu. Dia kena belajar juga Taurat, sebab dia ni termasuk dalam apa? Dalam atba' Musa. Dia hidup zaman Nabi Musa AS. Tapi ilmu hakmu ada tu aku pun tak tahu. Hak aku ada mu pun tak tahu. Jadi tak tahu apa lah. Kamu itu yang pertama. Nabi Khadir bagi tahu awal-awal lagi bahawa ilmu ni ilmu khas. Tulis itu. Kata Ibnu Ashur, hadzal ilmu allazi sa'ala Musa ta'allumahu huwa min ilmin nafi'. Ilmu khas, tidak berkait dengan syariah untuk Bani Israel. Hak tu dalam kitab Taurah. Hak ni dalam kitab Taurah. Hak ni tak boleh hajar dah. Dia tak boleh hajar sebab Nabi Musa belajar terus dari Allah dengan wahyu. Jadi tak ada. Wa innama rama Musa, Nabi Musa nak belajarnya ilmu yang Allah beri khas pada Khadir. Lepas tu Khadir kata tak boleh, ilmu aku ni khas untuk aku ya, mu nak ngaji warna Musa. Jadi tidak salah Nabi Musa minta, sebab kita minta nak belajar itu satu kemuliaan. Allah sendiri ajar kepada Nabi, waqul rabbi zidni ilma, ya Allah tambahlah aku ilmu, dalam surah Taha ayat 114. Jadi ilmu ini, ilmu Khadir ni ilmu siasah khasah, ilmu kepada kes khas, bukan umum. Jadi dalam isu ni ada 3 perkara ya, buat. Tapi ilmu Nabi Musa, ilmu syariat, ammatun likulli nas, umum pada Bani Israel. Ilmu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ilmu kepada seluruh manusia, tak kira orang putih, orang hitam, orang kelabu, orang asap. Maka kata di Khadir, qala innaka lan sebelum itu ada nota satu lagi, tengok 756. Dalam menyatakan hajatnya, Nabi Musa merendah diri dengan adab tertib. Cara inilah yang segianya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Mari nak ngaji celak mata kau ustaz, kawan nak ngajar, nak ngaji sini, sabar dulu. Ni setengah orang ni gitulah. Dia mari nak duduk pondok ni, bila kita tak syarat dia, syarat pertama nak duduk pondok ni, syarat pertama Isyak kau ke tak? Isyak apa boleh berhenti ke tak? Mari nak berhenti ni. Celak mata lalu baik. Kata klik Isyak kau dulu. Kalau sudah Isyak aku tak patut mari. Tak mari ramai, tak mari. Orang pelik, kenapa dia pondok ni, pondok Abu Anah Sungai Raya ni, ramal perempuan, tak ramal laki-laki. Kata laki-laki nak isap rokok, nak hidup kedai kopi, tak boleh duduk sini. Ada juga hak mari betul-betul ikhlas, alhamdulillah. Tapi hak tak cukup SOP ni. Kita ni lebih kurang cerita kaedah juga ni, syarat ketat. Kaedah kata apa? Kaedah kata, tengok ayat. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, sesungguhnya engkau wahai Musa tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku. Aku ada ilmu pelik. Ilmu ni bercanggah dengan kitab Tauratmu, ilmu khas. Innaka lan tutiqa as-sabra 'ala ittiba'i, mu tak mampu nak ikut aku. Lima tarahu minan af'al lati zahiruha munkar, mu tengok hak zahirnya munkar benda ni, mu akan lawan aku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana engkau akan sabar
terhadap perkara yang engkau tidak mengetahuinya secara meliputi. Ilmu ni luas, mu tak tahu benda ni. Tengok 757 nota di bawah, yakni sudah tentu engkau tidak akan sabar dan akan membantah apabila engkau melihat aku melakukan perkara-perkara yang pada zahirnya tidak patut dilakukan, bercangguh dengan kitab Tauratmu. Tak boleh bunuh orang, tak boleh rusakkan barang orang, tetapi pada hakikatnya engkau tidak mengetahuinya. Mu nak sabar mana? Macam mana mu nak sabar benda yang kamu tak tahu? Mu tak mampu nak ikut aku, Musa. Tapi Musa tak puas hati. Nak semacam Musa pun jawab. Tengok ayat 69. Qala satajiduni insya'allahu sabira wala a'si laka amra. Nabi Musa berkata, Khadir, engkau akan dapati aku insya-Allah. Tengok berapa kali dalam cerita surah Kahfi ni tentang insya-Allah. Nabi Musa kata insya-Allah sebab dia pun tak yakin dia boleh sabar ni. Sebab tu dia kata insya-Allah. Insya-Allah mu akan dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan membantah sebarang perintahmu. Nabi Musa boy, aku janji dulu. Aku janji dulu. Satajiduni insya-Allah. Dia tak confident. Kalau confident dia kata satajiduni, aku akan sabar. Tapi oleh kerana Musa ni dia belajar tentang adab Islam, kita kena letak insya-Allah tu depan. Aku cubalah insya-Allah, insya-Allah kita cuba. Tapi berat ni jadi kena belajar ilmu tentang insya-Allah ni, jangan lupa kita. Orang beriman cakap tengok kiri kanan, kata orang tua. Nak cakap tengok kiri kanan dulu. insya-Allah saya sabar, insya-Allah saya boleh buat. Ni kalau kecek ni kau pakai orang panggil confident over, tak jadi apa. Sebab dia tahu bila Khadir bagi amaran, ilmu aku ni pelik, mu tak boleh ikut aku ni. Maka Nabi Musa pun tak insya-Allah, insya-Allah. Kata di Baghawi, innamastasna li lam yasrik min nafsi bis sabri. Nabi Musa guna istisna sini insya-Allah sebab dia pun tak yakin dia boleh apa ni, boleh ikut Khadir dengan cara ilmu dia yang pelik ni. Aku janji yang kedua daripada Musa. Aku janji pertama nak sabar, aku janji yang kedua wala a'si laka amra. Aku tak akan deraka kamu. Buatlah gapo apa aku akan ikut. Sedaplah ya. Aku janji tu sedap tu. Bila Khadir dengar semangat sangat Musa nak ikut dia pun buat syarat. Syarat ni, SOP ni, ayat 70 SOP nak ikut Khadir. Apa dia kata? Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhdisa laka minhu zikra. Ia menjawab, Musa, sekiranya engkau mengikutku, ni syarat ni, maka janganlah engkau bertanya kepadaku akan sesuatu pun sehingga aku ceritakan halnya kepadamu. Nak aku ikut aku boleh, jangan tanya apa-apa. Mu tengok aku buat, sabar sehingga aku cerita kamu baru mu tahu. Habislah Nabi Musa telah pun diterima masuk untuk berguru dengan Khadir. Nabi Musa dua aku janji, dia nak sabar dan dia nak ikut arahan. Khadir beri syarat, mu jangan tanya apa, jangan bantah, jangan kritik. Berat tak berat syarat ni? Berat. Sebab itulah ni setengah ajaran pelik-pelik ni, ajaran sesat ni, dia guna ayat ni. Mu tengok apa Tuan Syekh kata, Tuan Syekh Mursyid
Oh, al-arif billah ni dia buat apa pelik pun jangan kritik, sebab dia kenal Allah, dia ilmu laduni. Oh, kata di ulama ahli sunnah, ilmu min ladun syaitan, ilmu Khadir min laduni daripada Allah, ilmu hak tok bomo ni daripada syaitan. Buat benda pelik, anak murid tengok saja, nak kritik tak boleh, takut derhaka kata guru. Habis orang Kelantan kata punah janah habis, nyemai di nyetunggang di puak-puak ajaran sesak dengan ayat ilmu laduni. Hati-hati tuan-tuan, ilmu laduni ini bukan ilmu boleh main-main, ilmu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada hamba dia Khadir. Dan mungkinlah ada lagi lah orang-orang lain, wallahu alam. Tapi kalau setakat dia mari mengaku ilmu laduni, dia mari apa dak balik repot ajaran, repot jabat agama lalu, tak usah duduk tangguh-tangguh. Tamaklah perbincangan ringkas kita. Esok fantalaqa, bermulalah sesi ujian yang pertama, iaitulah Nabi Musa dengan Khadir naik bahtera, naik kapal kena pecah. Tunggu esok, episod ni menarik cerita ni insya-Allah. Baiklah, kita pergi kepada al-fawaid. Al-faidatul ula, fawajada 'abdan min ibadina. Allah Ta'ala sebut di sini abdan min ibadina, hamba aku. Maknanya bukan orang biasa tu, hamba aku. Maknanya dia panggil idhafatut tashrif wal ikhtisas, bukan orang biasa. Min ibadina, hamba kita makhluk ni semua hamba Allah, tapi hak ni min ibadin, daripada hamba aku yang khas. Aku beri pada ilmu kepada dia. Musa tak ada ilmu tu, Musa tidak ada ilmu ini. Kita kadang-kadang gitulah, tak usahlah duduk tunjuk pandai atas dunia ni. Karena itu para ulama mengatakan Musa afdalu min Khadir. Dari sudut kedudukan, Nabi Musa lebih afdal daripada Khadir. Dia Nabi, dia Rasul, dia ulul azmi minar rusul, bukan main. Dia ada kitab Taurat, tapi ilmu yang ada pada Musa tak ada pada Khadir. Jadi kerana itulah para ulama mengatakan bahawa kita alim setara mana, besar setara mana pangkat, banyak lagi ilmu hak kita tak ada. Jadi analogi yang paling mudah sekali lah, paling mudah sekali. Contohlah kita kata, contoh ini bukan tak sesuai pun. Kita kata Abu Anah ni duk mengaji sana sini tak, bolehlah baca ilmu kelah, boleh pandai baca kitab tafsir, kitab hadis, kitab ni sikit-sikit. Tapi dia tak pandai ilmu duk main internet ni, kerak-kerak video, tak pandai. Jadi Abu Anah walaupun sudah tua, sudah uban mulutnya, dia kena tunduk kepada admin dia lah, mu kena buat gini, kena buat gini. Itu dia panggil, tidaklah kata Allah Akbar, benda lagu tu suruh budak buat, suruh pelajar dia yang buat lah. Jadi setiap orang ada ilmu sendiri. Kita tu usah duduk alim setara mana pun, kalau kita nak pergi baki kereta, mekanik lebih alim pada kita, betul tak? Mekanik tu cerita gini, garu kepala kena 300 ya. Tak kata awak mana pandai, ni benda khilaf ni. Khilaf lah khilaf. Jawab yang baik sendiri lah. Mekanik kata ambil ni sepana, pergi baki keretamu, boleh. Jadi itulah kata orang, setiap orang tu ada ilmu dia, ada kepakaran dia. Kita jangan sombong, jangan angkuh. Belajarlah sifat tawaduk Nabi Allah Musa, kemuncak ulul azmi minar rusul, tapi tunduk kepada Khadir. Sebab apa? Sebab Khadir ada ilmu yang Musa tak ada ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Baik, yang kedua, al-faidatus tsaniyah, qala Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa kata, aku nak ikutmu, nak ikutmu untuk belajar ilmu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadamu. Kita nak ikut ni bukan ikut saja untuk kaya bawa beg, tak padan dengan darjat Nabi Musa. Jadi dia panggil ikut. Apa dia ikut di sini? Kata di para ulama, yu'khadhu minhu jawazut ta'aqud ala ta'limil Qur'ani wal ilm. Boleh kita buat akad, buat perjanjian untuk mengajar ilmu. Ni apa dia akad? Bila kita hantar anak kita ke sekolah, ke pasti ke dah,
Tidak ada akad. Isi borang bayar RM30 sebulan. Tapi pasti kena ajar anak saya ni abatas sajaha kena. Itu dia panggil ta'aqud. Ini tafsiran dari sudut fiqh. Dari sudut fiqh. Boleh kita ajar. Min sighalil iltizam wa ta'aqud. Maknanya aku turut mu kena ajar. Aku bayar yuran ni mu kena ajar. Itu dia panggil. Sebab itulah ulama kata dalam Quran cerita dia penuh dengan hikayat, dan sebagai hikayat adanya fiqh. Ni fiqh dia. Banyak lagi kita akan belajar bab fiqh dalam bab cerita Nabi Musa AS. Itu yang pertama dalam faedah yang kedua. Yang kedua dalam faedah yang kedua ini 2.2 tulis 2.2 dah. Ayat ini fihi dalil ana at-tawadhu' lil alim. Kita nak ngaji ni kena tawadhu' kepada guru. Jangan sombong dengan tok guru. Jangan panggil kosek-kosek. Fa Musa alaihissalam ra'a fi zalika ghayat at-tawadhu'. Nabi Musa sangat jaga adab. Fastajhala nafsahu. Dia kata dia tak erti. Padahal dia nabi. Dia ada Taurat. Dia terkejut, mu ada Taurat, ada wahyu, nak lagi belajar. Wasta'zana, minta izin nak ikut. Ini dia panggil adab. Ni kita kadang-kadang pergi ngaji tak tahu siapa, pakai duk cokos situ. Sudah ngaji coh lagi, salah dengan ustaz pun tidak. Kita kata tidak beradab gitu. Wasala minhu an yurshidahu. Dia minta supaya ajar kepada dia ilmu hak mu ada. Ini semua ni ilmu tawadhu. Kata Imam Qatadah, "Lau kana ahadun yaktafi min al-ilmi bi syai'." Kalau seorang itu berpada dengan ilmu hak dia ada dah, laktafa Musa alaihi salam. Padalah Musa dia ada kitab Taurat, tapi dok orang yang tamak pada ilmu ni begitulah keadaan. Dia akan semangat, dia akan jaga gigi. Dan para pelajar mesti at-talattuf wal istinzal. Mesti talattuf, maknanya kena berlembut cakap. Dengan guru kena kecek molek. Jangan duduk celek mata tak boleh. Dan menjadi hak kepada muallim, hak pada guru boleh buat syarat, mesti ikut. Awak nak ngaji dengan saya, ni syarat dia. Awak nak belajar pondok ni syarat dia. Kena semaya jemaah, kena pakai ayat molek, kena ikut kelas pengajian, itu syarat. Jadi tidak jadi masalah. Yang pertama, murid kena taat pada guru, tawaduk kepada guru, dan walaupun kita orang besar, orang alim setara mana pun, kadang orang kita pergi tempat orang tak ada orang ilmu pada kita kena tawaduk dia. Jangan duk main besar kepala gitu. Baiklah. Jadi itu panjang pula ceritanya. Kita pergi kepada faedah yang ketiga. Kata Khadir, in qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, minta maaf lah, mu tak boleh ikut aku. Mu tak boleh sabar dengan aku ni. Kata ulama tadabur, hadza aslun min usulit ta'lim. Ini asas kepada pendidikan. Annahu yunabbihal muallimu al-muta'allima bi'awarid. Guru kena bagi tahu lalu, mu nak ngaji sini, ni syarat dia. Mu kena maya jemaah, mu kena ni, kena ngaji Quran, kena Jadi kita kena bagi tahu. Mungkin awak tak boleh duduk sini sebab syarat ketat. Boleh ustaz, insya-Allah. Sila. Lepas tu dia kata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tastati'. Tengok tu. Di sini ada berapa kali ta? 3 kali. Tas, ta, to, tas, ta, ti'. Mu sangat susah untuk nak sabar. Di ujung ayat nanti, ayat yang keberapa nanti, lepas habis dia bunuh orang semua-semua, barulah dia cerita. Tengok ayat sampai ke ayat 82. Bila dia cerita kenapa dia bunuh orang, kenapa dia belah kau, kenapa,
Dia kata wa ma fa'altu an amri zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Tengok, dia gugur satu ta. Zalika ta'wilu ma lam tasti'. Mula-mula mula-mula ni payuh. Dia kata apa? Innaka lan tastati'. Mu tak mampu nak sabar. Bila sudah cerita dah, berasa ringan dah lah. Lagu tu sebab apa dia bunuh, sebab apa dia pecah ke apa. Lepas tu dia kata zalika ta'wilu ma lam tasti'. Itulah hak mu tak mampu nak sabar tu. Jadi ringan dah lah, sebab kita tahu dah sebab. Jadi kata di ulama, ziyadatul mabna, tulis kaedahnya, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya bilangan huruf, bertambahnya makna dia. Innaka lan tastati'. Sudah cerita, za ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Panjang pula sini. Baik, kita pergi kepada tafsir, dah nak break dah. Yang keempat, dia kata wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra. Macam mana mu nak sabar? Aku nak bawa ni mu tak ada maklumat. Benda bercanggah dengan kamu. Jadi kata di para ulama, nisbatun ila qillatil ilmi wal khubri. Maka ayat ini menunjukkan bahawa kalau benda tu berat, kita kena nyatakan dia. Sebab apa mu tak boleh ikut aku? Satu, mu tak boleh sabar. Yang kedua, ilmu aku ni bercanggah dengan ilmumu. Bercanggah dengan ilmumu. Jadi kita kena royak lah kau. Kenapa awak tak boleh sabar di sini? Sebab pondok kita ni berbeza dengan pondok lain. Pondok lain kita kata bukan syarat dia gini. Mu kena semaya, tak boleh isap okok, tak boleh duk main buah kedai kopi, tak boleh duk main apa ni, macam-macam syarat kita buat. Tak boleh gerak sana sini. Kita gilai lah. Gilai. Itu analogi mudah nak faham ayat. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra. Jadi dia kata, mu nak sabar ke mana? Dia meragukan dia. Mu nak sabar ke mana? Ilmu aku ni tak ada. Pelik. Tapi apa boleh buat? Musa masih lagi keras. Qala satajiduni insyaallahu sabira. Ingat molek. Ilmu insya-Allah ni kena ada di bibir mulut kita. Musa selalu letak satajiduni insyaallahu sabir. Mu akan dapati aku ni sabar. Insya-Allah. Kata Barawi apa tadi? Musa awal-awal lagi letak insya-Allah sebab dia tak yakin dia boleh sabar dengan provok. Bolehkah kita guna bahasa provokasi yang dibuat oleh Khidir tadi? Mu tak mampu, mu tak ada ilmu. Musa pun mepeh juga Kelantan kata insya-Allah kita sabar. Jadi kita kena gitu lah. Bila kita tengok syarat ni ketak-ketak, kata insya-Allah saya coba. Bila Nabi Musa Khidir tengok Musa ni semangat doa, nak juga dia pun buat syarat. Marilah. Faedah yang kelima, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai' hatta uhditsa laka minhu zikra. Bolehlah. Boleh ikut aku, tapi syarat. Mu jangan tanya apa-apa. Jangan duk celupar mulut. Jangan duk kritik banyak. Tengok je apa aku buat. Siapa aku cerita pada kamu. Dia kata haza taujihun min muallimin. Ini garis panduan daripada guru kepada murid. Nak ikut aku, ni cara dia. Tak saya aku tak sah. Allah yata'ajjal fil radi ala muallimi. Anak murid jangan gopoh, jangan cepat. Tengok ustaz kita orang kata gitu-gitu, kita apa selalu betul ustaz kita tu gini lah. Kita pergi belajar dengan dia, kita tanya kenapa ustaz buat gini. Contohnya kita, kenapa lepas maya baca zikir astagfirullah orang lain duk alhamdulillah ladzi takhir walada, jangan duk kritik. Mari tanya kenapa tak buat, kenapa, barulah dapat ilmu. Jadi ini panggil taujihin muallim.
guru kena ajar murid alla yata'ajjal fir raddi ala, jangan gopoh, jangan cepat nak kritik, nak react kepada guru, bal yantaziru, kita tunggu sehingga dia cerita, ataupun kita boleh tanya dia dengan beradab. Kenapa ustaz gini? Kenapa buat gini? Kenapa buat gini? Jangan kritik, tanya. Bertanya lain dengan mengkritik. Ni dah padalah orang duk tuduh dia macam-macam apa. No, gini dia, padahal tak tahu ke satu. Jadi kita kena ingat molek lah. Jadi kena belajar. Kalau mu nak ngaji sungguh, ikut SOP syarat aku. Maka di sinilah ulama tadabbur kata, murid-murid jangan cepat nak kritik guru. Banyak benda kadang-kadang kita kritik guru kita, bila kita cek balik, salah kita. Kita komen banyak-banyak, rupanya kita pengomen yang tak tahu gapo. Ingat molek dah. Para pelajar, jaga mulut, jaga hati, jaga niat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita, insya-Allah. Kita akan sambung lagi episod pertama, ujian Nabi Musa dengan Khadir dalam ayat 71 besok, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.